Selamat datang. Okay, discuss about a release. A release is used to store dynamically sized collection of element. Dynamic size. Okay, correct. We can store a release. The nature of the release, it is dynamic. The size can be grow and shrink. Dynamic lah. In other words, a release is the size of a release is can be changed dynamically. Okay, boleh berubah-ubah lah dia punya size dia. Okay, Alia. Good job. Size dia start dengan 0. Okay, dia start dengan 0. Kita tak perlu create size initial initial of the object release ni did not need to specify the size. Tak perlu letak size berapa. Kalau kita nak letak size semua boleh 10, 20, tak ada masalah. Ataupun kita start dengan nothing pun boleh, 0. Okay, correct. Release Nakib. Release grow when add element and shrink when the, okay, thank you Nakib, correct. Dynamic. Okay, the size of a release is dynamic. Nurul Awatif, a release is used to hold data or object. Okay, it can hold data and object, both of anything, data and object. Okay, boleh simpan apa-apa. Tapi a release ni even we store integer value, it is an object. Disimpan dalam objek juga. Tapi kalau kita buat create our own ADT of a release ni, kita boleh buat untuk primitive data type pun boleh. Nanti saya akan tunjuklah yang tu. Boleh juga yang tu. Itu depend on our definition sebenarnya. Okay, lagi? Saya just to make sure all of you understand lah about the release ni. Lagi apa lagi method-method dalam release? Siapa nak bagi tahu? What's the methods in the release? Okay. Yesterday I already explained several methods, right? What's the method? Updating. Okay. Correct. In the release it has update method. Kalau yang semalam nama apa update method? Add bukan update. Update. Set. Ya. Set. Add. Add untuk apa? Tambah element. Okay, to insert a new element. Okay, add to insert new element. Thank you. Kalau boleh tulis sini lah. Tulislah discussion ni. Saya tak tengok dekat sini siapa tahu. Siapa yang saya bagi tahu tadi? Type kat sini. Kalau lagi elok type kat sini. Nanti kita ada record lah discussion. Nanti nak buat, ada yang nak buat pemantauan ke apa, tengok, wow, banyak discussion. Macam itulah. Apa ni? Cepat-cepat, kita nak mula buat coding pula ni. Kita nak start coding lah. Dia punya teori dia sikit saja. Then we kena practice nak buat coding. Tapi nak make sure you faham betul-betul lah about release ni, barulah kita start buat coding. Ataupun boleh tanya pun boleh, ataupun you nak bagi tahu pun boleh. Boleh. Ini else.
You all ni live dengan apa? Phone ke dengan laptop? Laptop. Laptop. Saya laptop. Saya dengan phone. Ada yang Laptop. Laptop, ya. Better laptop lah. Jangan dengan phone pula. Phone nanti you nak buat coding apa susah pula, kan? Better guna laptop ataupun PC. Okay? Okay, Alia Natasha. Bagus, good job Alia, 2 kali dah ni. Add, updating and remove method. Betul, correct. Add to store new data. Update to update or replace the current with the current value with the new value, right? Remove method. Remove method ni to remove the element in the array list. Okay, correct Alia. Dua kali. Orang lain? Cepat-cepat. Ada lagi? Method dia tu you kena get used with all the methods in array list. Method yang biasanya itulah yang saya highlight semalam tu. Add, update, remove. Another one is apa? Searching method. Okay, thank you Awatif. What's the exactly ataupun the name of the searching method in the ni Java library? Get method. Okay, searching method ni ada 2 jenis kan Aisyah? Betul tak Aisyah? Ada get and another one is dia ada 2 cara kita boleh get value, and another one we want to get the location. Okay, ataupun index dia. Index of. Kan? Okay, kalau tengok dalam slide ni, okay, saya tunjuklah. Mana start dia? Okay, set. Okay, ni update. Dia start dengan add. Ada add method. Kita tahulah macam mana nak guna ni. Ada void, lepas tu 2 parameters. Okay, untuk add ni ada 2 parameter, dia ada overriding method juga kan. Add dia ada 1 parameter and 2 parameter. You can choose either one. Okay, set to update. Update dia punya name of the method is set. Okay, remove. There are 2 types to method for remove. Then ada one searching. Ada 2 juga. Get dengan index of. Okay. Okay, so kita buat exercise hari ni. Buka exercise. Okay, release exercise. Okay, let's look at the question. Trace the following program and show diagram of list at places marked with ni star ni. So dia nak tengok apa the content of the ni at the location star ni. Okay, firstly declare the array list. Okay, array list character ni dia guna generic. Dia punya ni dia declare as generic. Ni. Okay, array list character dia nak this array the object ni is types character. So dia boleh simpan character sajalah. Once it declare as a character, then it can only store character type. Okay, list the rename list type. Dia start specify the size is 10. Okay, first statement list. So to access the method, we access through its object. The object is list, right? List dot add.
Okay, ni dia guna two parameter ni. Dia punya position, index ke berapa, dan dia punya value, apa dia, hash. So cuba awak draw the diagram ni. Macam mana? Sampai kat sini. List at 0, at the location 0, store hash. Lepas tu hash. Kalau dia list.add, the add method without location, what happen? Okay, just state, just send the value. Only value has been sent. So what happen? So dia akan sambung di store at the end of the list, right? Okay, lepas tu list at 1b. Ni dia nak store b at the index 1. Ataupun you lukis lah. Okay, let's draw the memory diagram. Okay, firstly 0h. Okay, so dia start. Okay, okay, ni dia declare ni sebagai 10. Tapi 10 tu semua kosong lah. Kita assume kosong lah kan. Boleh kita assume kosong. Ataupun kena lukis 10, 1, 2, 3, 4. Alamak, saya ingat ambil pembaris ni. Oh, saya ingat berapa lah lebih dah. Itu susah sikit. 2, 4. Okay, ni kita assume 10 lah. Okay, 0, 1, 2, 3, 9. Okay. Okay, lepas tu dia simpan hash. Yang first kali 0 hash, right? So the first ni dia simpan karakter hash, hashtag. Okay. Okay, next hash. Ni hash, ni dekat mana? Okay, dia without specifying the location, so dia tambah di kat mana? Ditambah di belakang lah. Okay, correct. Maksud dia sekarang ni ada satu value, dia tambah di belakang value yang ni, bukan belakang sekali tu. Dia tambah di belakang value. Belakang sikit dia. Okay, belakang hashtag. Okay. Panjang sangat. Hash, okay. Hash ni, boleh faham tak ni? Saya lukis. Payah sikit nak guna apa? Boleh biasa. Susah sikit. Saya tak pro lagi. Okay, lepas tu kita tambah B pula. B dekat mana? 1. Okay, tadi ganti dekat hash. 1. Okay, 2. B ganti dekat hash. Okay, B tu kita tambah dekat hash. Saya rasa kena ambil mana kita try lah. Ambil kertas doktor tulis kat kertas tu. Guna kertas senang. Sekejap. Okay, hash. Rasa semalam okey saya buat ni, hari ni macam tak boleh pula. Allah, apa ni? Kat color tu, kat color hitam pula. Okay, ni tak jadi. Okay, sekarang ni kita nak simpan apa yang location 1. Ni hash, hashtag. Lepas tu ni ada hash B kan. Okay, B ni kita nak replace sini. Nak simpan di sini, di nombor 1. So what happen? B dia kena move the current value. Replace. Okay. Replace at hash. Dia bukan replace, dia kena move.
dia kena shift the Tidak current higher value value. at the location 1 shift to the higher position. Okay. Okay, H ni hashtag, lepas tu H ni dia move pada higher position 2. Tadi dia ada 1, dia kena pergi sini. Okay, 0 1. Okay, so B will be store at the location 1. Macam tu. Okay. Okay, lepas tu buat barulah. Lepas tu question mark pula. Question mark pun dia nak letak di ni juga kan. Okay, sekarang ni ada hashtag B dengan H. Kita buat 3 lah, senang. Okay, 0, 1, 2. Okay, sekarang ni kita nak store question mark dekat position 1. Okay, di sini juga tambah. So, kita kena adjust dulu dia punya storage dia dulu. Hashtag maintain. Okay, biarkan kosong dulu. Yang ni 0, 1, 2, 3. So, B ni dia move to the higher position. Also with the H. Then, question mark will store at location 1. Okay, next banyak lagi dua. Dollar sign. Dollar sign kalau ni dia tambah lagi size dia kan. Tapi size tu memang dah 10 dah sebenarnya sebab dia dah declare 10, right? So kena lukis 10 lah sepatutnya. Tapi saya pun dah macam payah sikit nak lukis. Okay. Okay, sekarang ni dia nak simpan dekat location 2, right? So yang affected dia location 2. So the current one will be moved to the higher position 3, 4. Okay, B dengan H. So simpan apa? Dollar sign kan? Dollar sign. Okay. Dollar. Okay, thank you. Hanif kan? Okay, satu lagi P. P dia nak simpan dekat 0. Kat sini. Macam mana pula? What happen? So dia kena melibatkan banyak value lah terlibat kat sini. Okay, 3, 4, 5, 6. Semua value yang ada sekarang ni kena move to higher level semua. Dollar hashtag ni dollar sign B and H. H. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ni simpan apa? P. P. Okay, P. thank you. P. Thank you. So sampai dekat sini star ni, so kita dapat dia punya memori dia. Dia simpan P, H, question mark, dollar sign B dengan H. Ikut turutan. Kalau kita print macam mana dapat? Kalau kita print in sequence, so kita dapat ni lah P, H, hashtag ni dah. Okay, tengok kat sini. Faham tak? Faham, betul. Okay. Okay, doktor. Cuba buat yang bawah tu pula. Dia ada alpha. Dia declare satu variable kan, char alpha Q. So dia buat apa ni? Start J from 1, J less than equal to 3. So dia 1 to 3 lah, 3 kali tu dia buat ni. Lepas tu alpha plus plus, kita alpha plus plus, what happen after add alpha with 1? Q plus 1 become maybe dia akan tambah abjad lah kot. Q lepas dah plus 1, P kan, Q P Q R. Okay, tak ingat pula. Q R S. Okay, maybe lah kan. So kat mana the issue is where we should place the alpha tu. Okay, firstly Q, right? Q tu masuk kat mana? Firstly dekat index 1 kan. So index Q at the index 1,
Ni bukan replace ni, dia add. Maksud dia akan the size will grow. Add the new element, then the size will grow. Okay, dia repeat lagi, dia tambah satu, tambah pula arc. Okay, arc tu letak di mana? J. J tu plus 1 kan. So J tu store at location 2. So lagi S. S store at location 3. Betul tak? So jadi macam mana? Siapa boleh share? Tunjuk awak punya diagram. Share kat sini, present. Klik present now. Cepat-cepat. Tunjuk ambil video dekat you punya ni lah. Dekat video. Sikit je tu. Okay, yang tadi yang last kali tadi dapat macam ni. Okay, sekarang ni dia nak tambah lagi another 3 characters. So dia tambah di mana? Dia repeat 3 kali, then dia tambah di 1, 2, 3, right? So what happen? Dia tambah, bukan tambah serentak macam tu, dia tambah one by one. Siapa nak tunjuk dia punya diagram? Ataupun dia punya, awak punya result lah. Ada? Boleh buat tak ni? Masih mencuba, Doktor. Masih mencuba. Boleh. Kita bagi masa. Cepat-cepat sikit je tu. Tak ada apa pun. Awak share kat sini. Saya tak nampak ni. Sekejap. Ahmad Hadri. PSRQ. Betul ke Hadri buat tu? PSRQ hashtag. Ada jawapan lain? PSR kenapa gelap pula Muhammad Adri? Ada silap ke? Ada silap tu kan? Ada silap lah, saya rasa ada silap sikit. Patutnya PSRQ ke betul dah? Aisyah Nabila PQRS hashtag ni ni. Correct Aisyah. Kenapa Hadri dapat terbalik? Sebab dia punya repeat tu dia J kan. So dia repeat J tu J plus 1. J tu mula-mula dia store at index 1. Lepas tu next repeat dia install at index 2. Dia bukan dia yang Hadri buat tu, dia buat macam dia always store at index 1. Kalau dia buat index 1, dia dapatlah jawapan macam Hadri bagi. Okay, alright, dapat. Okay, good job Aisyah. Alright, dapat tak? Dapat, Doktor. Dapat. Dapat.
Okay. Nampak Doktor? Okey. Semua dapat. So saya tunjuk sikit lah macam mana dapat tu. Saya okay, sambung kat sini. Okay, dia nak tambah Q. Mula-mula tambah Q kan. So Q dia akan tambah di okay, okay. Oops. Okay, macam ni. Kat sini. Okay. So mula-mula dia tambah Q. Kalau nak tengok dia punya proses dia one by one, every process tu firstly dia akan add Q here. Q H okay, dollar sign B and H. Okay, lepas tu R dia tambah mana? R tu dia tambah okay, Q ni kat sini 1. Kalau R tu dia tambah di index 2, right? So P dengan Q ni maintain lah. So yang berubahnya H ke atas tu dia move to higher position, QR. Okay, H sign B H. Okay, lepas tu dia tambah dekat position 3 kat sini. Okay, dekat position 3 ni. So yang H ke atas tu dia move to higher position, dapat PQRS hashtag. Okay. Kalau you tak faham, you kena buat one by one lah. Jangan buat assume macam tu. Kalau you dah nampak tu boleh assume. Okay, how about next star. Okay, dia nak buat apa ni? 0 J J equal to 0, J less than 3. Start 0, 1, 2. Okay, 0, 1, 2 yang terlibat. List remove 1. Ni dia remove 1. Maksud dia kalau tadi dia guna J kan, so the value will be changed according to the LCV dia ni. But now list dot remove 1. Dia guna 1 saja. So maksud dia every time the repetition happen, you will remove the element at location 1, right? So macam mana? Setiap kali remove, dia akan remove di sini. Okay. Apa jawapan dia? Cepat. Siapa dapat jawapan dulu? Orang lain macam mana? Amirul. Dia buang di location 1. Dia punya size akan jadi kecil lah kan? Yeah, exactly, correct. Dia akan reduce the size. Okay, so dia repeat berkali tu. 0, 1, 3 kan? 0, 1, 2, 3 tak masuk lah. So 3 kali repeat. So maksud dia reduce 3. The size in size will reduce 3 element will be removed. Okay, from the list. So what happen? How about the sequence? Okay, so nak jadi sequence tu. Okay, Aisyah P macam mana jadi? Okay, P hashtag ni BH. Okay, P okay, BH. Okay, nampak sama je semua kan? Okay, maksud dia apa? Dia akan remove yang dia baru masuk tadi, betul tak? Dia remove QRS. So first repeat dia remove Q, second repeat dia akan remove R, second next repeat, last repeat dia remove S, right? So dia balik asal semula. Dapat tu. Okay, good job semua.
Mana pula ni? Okay, correct. Good job. Okay, next. Ada satu lagi. Remove list size -1. Maksud dia apa tu? Sekarang ni berapa size dia? You kena tahu size dia berapa. Dia buang QRS. So ada berapa? 1, C. 2, C. 3, 4, 5, 6. Thank you. Si. Correct. Ne. Correct, Hanif. Okay, so dia -1. So maksud dia remove di mana? Hash. Okay, remove The yang last one. last Remove- element. Okay, remove the last element. So maksud dia remove hash. So jadi lastly Hashtag. hashtag. Tanda tanya. Okay, question mark $sign B without H. Itulah last kali. P hashtag question mark $sign B. Okay, the final answer, right? Sampai itulah yang last star tu kan. Last star ni. Okay. Cuba kita run ni. Ni kena test, nak practice. Okay, kita guna BlueJ. Blue J, what is that? Okay, BlueJ ni inilah dia punya IDE untuk kita IDE untuk buat coding lah, coding. Ni kita ambil kod tadi. Pernah gunakan BlueJ? Kan ada gunanya. Kau guna apa masa belajar Java CSC 238? Blue J. BlueJ, boleh lah. Dah guna tu. Okay, sekarang ni kita nak guna kelas ArrayList. ArrayList ni dia ada predefined class. Okay, kalau dalam slide ni you kena add library, import library. Import ni java.ut.arraylist. Okay, maksud dia sekarang ni saya nak guna yang predefined lah. Semalam saya ada tunjuk juga yang self-defined kan. Kita fokus pada predefined. Predefined you kena add import this library. Okay, import this library. Okay. Ni copy dia tukarlah karakter dia tu, kena ubah balik. List add. Mana lagi ni? You boleh cuba jugalah. Ni identify expected. Sir. Ya. Sir. Tak jelas lah, sir. Apa? Saya boleh tinggikan send resolution, sir. Oh, ya ke? Ajak. Oh, okey. Saya kena tinggikan punya show. Send resolution. Send resolution. Setting. Setting. Video. Alah. Tak apa. Video betul. Okey. Okay, terima kasih. Lawa. Jangan. Jelas. TikTok, doktor, TikTok. Okey. Mana dah tadi?
Okey, yang ni. Add list. Okey, kita nak buat ni. Kita ambil coding tadilah. Okey, sekarang ni kita identifier expected. Kita buat release demo. Ini salah apa ni? List.add illegal character. Character apa ni? I see, man. Okay, sekejap. Ni apa dia? Expected. Salah apa ni? Okay, kita create satu array. Okay, firstly nak guna array list ni kena import library. Okay, java.util.arraylist. Okay, lepas tu we need to create the object of array list. Array list. Sekarang ni kita nak dealing with the character type. So letak character. Ni kalau dalam predefined library ni dia dah buat generic class. So kita boleh specify the types of data lah we want to dealing with. Okay, ni this is the name of an object. The size. Doktor, Ya. Doktor alihkan sikit blue jay ni boleh tak? Tak nampak full lah dari tepi. Ke kanan sikit. Kanan sikit. Kanan sikit. Ya, jap. Tak bergerak. Nampak? Okey doktor, baru nampak. Okey. Thank you, Doktor. Thank you doktor. Thank you. Okay. Jap, identify expected. Apa maksud dia ni? Add. Jap, ni kita komen dulu. Okay, so kita buat tadilah add list.add 0 hash. Itu list add ni tadilah. So sekarang ni kita nak tahu nak print kan. Macam mana nak print? Kita guna looping lah kan. For okay, macam mana nak dapatkan dia punya size? Okay, kita buat integer I equal to 0. So macam mana nak dapatkan size? Size of the array list. Dia ada ni. Okay, kalau you tengok dalam slide yang saya share tu, you boleh tengok a list of the method. Okay. Ni dalam ni. List interface, cari size. Ni yang predefined library. Dia dah ada semualah. So kita guna je ni. Kita boleh guna size. Okay. Okay, I less than. Okay, size ni dia method dia. So dia kena objek lah. List dot size. Right. Lepas tu I plus plus. Okay, so kita print dia. So nak print dia, nak guna apa? Method apa? Untuk get value. So kita nak get value, right? Macam yes, saya show dia punya method untuk ni kategori searching lah kan. Get. Example kita nak print system.out.print. So kita boleh guna method list.get. Get, lepas tu kita kena letak dia punya position dia. Example kita guna LCV dia tu I. Okay, illegal start dia, kenapa dia illegal start? Import public class. Ni masalah apa ni illegal start ni?
Is expected. Kita tinggal apa ni? Public class array demo. Identifier expected. Identifier apa? Public class. Oh, okey okey. Kita kena tertinggal apa ni? Ada benda copy. Sekejap. Main method lah kan. Patutlah ni kelas terus ni. Kita buat ni. Ke dalam ni dia buat macam mana? Oh, ni kita tak copy ni. Macam mana awak tak nampak ni? Tinggal main method. Okey, nampak? Boleh? Sekarang kita nak print, compile. Okay, ni saya demonstrate macam mana nak guna method-method dia lah. Example nak guna, nak access size. Okay, lepas tu nak get. Okay, kita run dia. Okay, dah nampak tak? Luj release project. Mana ni? Yang ni, terminal ni. Okay, saya buat satu lagi lah, window capture. Okay, window capture. Ni, saya dapat ni kan. Okey, tu yang first star. Lambat sikit nak tunjuk. Okey, lepas tu kita buat yang ni pula. Nak dapat yang second star pula. Rasa boleh buat dah? Okay. Alright. Untuk dapatkan second star. Okay, so yang second star ni yang tadilah tambah PQRS tu. Kita nak print out. Okay, ni mana ni? Boleh faham ke ni? Aku tak faham. Dia so-so je dia. So macam mana? So ya. Boleh ke? Ni yang kita bincang dah tadi. Result dia cuma saya nak demo, nak run ni lah. Okay. So dapat ni. So yang second star tu you dapat ni. So dia tambah QRS. Samalah jawapan tadi kan. So sekarang ni saya just nak run, nak tengok jawapan dia betul tak. Okey tak? Boleh faham? So
Lepas kita buat soalan yang seterusnya. Okey. Buat soalan seterusnya lah Doktor. Okey, soalan seterusnya. Ni kita buat coding terus. Tadi kita dah buat draw dia punya diagram kan. Okey, B. Okey, question B. Given the following declaration and assuming both the lists already contain data, list 1, list 2, show code to transfer all data from list 1 to the end of list 2. Macam mana nak copy daripada list 1 kepada list 2? Macam mana? Dia ada dia assume dah ada data list 1 and list 2. Bolehkah kita assign macam tu ataupun kena copy one by one? Rasa-rasa boleh tak kalau copy one by one ataupun ni kena buat copy sekaligus? Faham tak soalan tu? Tak Doktor? Kurang Doktor. Maksud dia ada dua list, list 1 and list 2. Assume ada data dalam dua-dua list tu. Okay, lepas tu dia nak transfer all data from list 1 to the end of list 2. Maksud dia nak sambung data dalam list 1 dia nak masukkan dalam list 2 ke belakang. Dia nak sambung lah, dalam list 2 ada apa, dia sambung belakang tu. Okay, show code to transfer all data from list 1 to the end of list 2. Nak masuk ke belakang dia tu. Nak sambung lah, sambung ke list 2. Boleh? Kalau lukis, okay, example list 1. List 1 dia ada A, B, C. Kalau list 2 pula dia ada 1, 2, 3. So dia nak copy daripada data from list 1 nak masuk dalam list 2. So maksud dia list 2 jadi one, two, three. So dia copy daripada add. Maksud dia add lah. Add. Data from list 1 add into And the last one. into list 2. A, B, C macam ni. Dia guna method add lah Doktor. Dia nak add. Maksud dia add lah, method add. Okay. Okay, nak add value daripada ni. Rasa boleh buat? Macam mana? Kena guna repetition, kan? Repetition. Lepas tu dia repeat, every time repeat dia add, ambil get dulu, get daripada list 1. Lepas tu add into list 2. Kan? Boleh tak? Kita buat cara ni lah. Ni, cuba buat ni. Okay, kita assume ni. Okay, yang ni comment dulu semua. Okay, kita assume kita ada list ni. Kita ada dua list. List 1 and list 2. List 1
Okay, list 1 kita nak masukkan ni data ni. Ada buat ABC lah, senang. A B C. Okay, list 2 pula. X Y Z Z. Okay. Okay, faham. Sekarang ni dia nak copy content of list 1 masuk dalam the end of list 2. So nak buat macam mana? Kena buat algorithm sikit lah. Tengok list 1. So dia nak add size. So dia punya size of list 1. Nak repeat size of list 1. Betul tak? Sekarang ni dia tengok bilangan list 1 lah berapa. So kita nak add. Add macam mana? Mula-mula kita kena access the value from element from list 1. Okay. Macam mana nak access value? So kita kena ada satu variable lah. Char A, example, list 1 dot get get 0 get I. Dia nak copy je kan, dia nak copy saja. Transfer all. Transfer all maksud dia apa? Transfer all maksud dia nak buang list dalam apa? List 1 tu nak delete. Maksud dia kena remove. Kan? Remove, then remove kita boleh guna method apa untuk remove? Remove guna method remove. okay, remove dia ada dua jenis ni. Sekarang ni kita nak dapatkan value element dia. So guna yang ni. Remove index dia. Okay. Guna yang ni. Kalau yang ni dia return true or false, right? Sekarang ni kita nak dapatkan elemen dia. So kita guna yang ada return object. Okay. Dia kena ada return object. So okay, list 1. Kita nak buang remove from list 1. Remove I. So maksud dia kita nak remove semua sekali lah. Okay. Ataupun kita boleh start buat remove 0. Boleh tak? Location 0. So every time dia akan remove at location 0. Boleh juga ikutlah macam mana yang sesuai. Kalau kita letak remove I ni, dia akan increase dia punya tu I tu. Dia remove masuk dalam ni, dan kita nak masukkan ke dalam list 2. Macam mana nak masuk dalam list 2? List 2 dot add A, kan? Betul tak? Ataupun boleh buat ringkaskan lagi. List 1 ni duduk dalam ni pun boleh. Boleh juga. Cuba print out. Okay, kita kena print list 2 lah. Sekarang ni semua data dalam list 2. Okay, list 2. XYZ, AB. C tak ada. Di mana C? Kenapa dia sampai B je? Sekarang ni dia nak tambah di belakang kan? Kalau nak tambah di belakang macam mana? Tu satu lagi.
Kalau nak tambah di belakang, macam mana cara dia? At the end. You kena ada mekanism lah nak tahu, nak tambah size dia. Kena tahu size. Tambah sikit lagi. Maybe tak jadi ni. Macam complicated juga ni coding ni. Kan? Maybe ada shortcut lagi. Ni saya tunjuk yang step dia, proses dia tu. Proses dia mula-mula dia kena remove dulu daripada list 1. Okay, lepas tu you kena cari location at the end of location of list 2. List 2 ni dia punya size dia 3 x, y, z. So kita nak sambung di belakang dia tu. Macam tu. Kalau tadi saya buat add A. Add A ni maksud dia dia add dekat mana? Patutnya dia add di x, y, z. A, B. Patutnya dia masuk dalam di belakang, betul dah kan? Di belakang. Boleh komen lah. Add the back. Dia sambung di belakang. Sebab apa dia tak sama masuk C tu? Dia letak equal lah satu lagi. Sama dengan size. Less than size. Kalau less than size, list 1. List 1 less than size. Okay. Start from 0. Kenapa dia tak masuk C? 0, 1, 2. Patutnya remove 0. Remove 0. Tak remove ni. Okay, 0. Okay, 0. Pada 1. Pada 2. Size list 2 dot size get I less boleh nampak tak apa yang saya cuba buat ni? Boleh. Boleh. So you kena tackle dari segi proses dia lah. Jadi kena understand macam mana dia punya proses dia. Macam ikut contoh soalan tu lah. Soalan dia boleh macam-macam bentuk. Okay. So lebih kurang macam tu lah. Okay. Ada apa-apa nak ni komen ke apa ke? Saya kat mana nak tambah ke coding saya ni? Ataupun ada idea lain selain pada tu? Doktor, Ya? nanti doktor share coding ni. Saya share. Ni soalan ni. Boleh lah, insyaAllah. Ni saya Doktor, sampel je. Doktor rekod tak video ni? Record. Alhamdulillah. Nanti saya share lah video ni. Okay. Okay. C pula. Given a sequential list. Okay, given a sequential list containing character, show a program segment to count the number of uppercase alphabet in the list. Nak bilang segment macam-macam boleh buat. Once we have the data in the list, then we can do data manipulation. For example, question C ni, kita ada satu list. Lepas tu dia nak count
dia nak bawa uppercase alphabet in the list. Nak macam ni pula. Nak count alphabet. Kalau nak count alphabet ni nak guna apa dia? Apa dia pula? You can use string method kan? Ataupun string method tu dia ada uppercase, lowercase. So dia ada method-method tu lah. So kita boleh detect, boleh check sama ada dia uppercase or lowercase. Macam-macam lah. Dia boleh kait dengan benda lain pula. Okay. Dia punya basic dia simpan data. Once data dalam tu kita boleh buat apa-apa manipulation. Macam itulah macam mana kita nak dapatkan data. Yang relate dengan data structure-nya, kita simpan data. Lepas tu macam mana kita nak access data tu. Lepas tu bila kita dapat data tu, kita boleh buat apa-apa lah. Contoh dia count apa tu dah tak kait dengan data structure lah. Faham tak? Tu ada problem dah tu. Problem yang kata yang not directly related to the data structure tu. Nak count tu. So kita kena ada knowledge yang lain lah pula. Okay? Yang berkait dengan nak count tu. Faham tak? Okay, next question lah. Maybe kita tak sempat lah nak buat satu-satu kan. Give a sequential list containing characters. Show a program segment which asks for a character from the user and replace all occurrence of a character with symbol hashtag. Okay. Apa dia ada sequential list, ada karakter dalam tu, simpan karakter. Okay, show program segment which asks for character from the user. So dia nak minta user enter the character and replace the occurrence with the character with symbol H. Dia nak replace yang occurrence tu dengan character with symbol H. Macam-macam lah boleh buat. Okay. Ni lebih pada manipulation lah, data manipulation. Kita nak count ke, nak replace ke. Okay, macam-macam lah problem. Okay, actually yang relate dengan data structure ni ataupun yang kita bincang sekarang ni array list. Nak simpan data, store data kita guna add. Nak remove data guna remove. Nak get data guna get. Okay, that's it. Okay. Lepas tu bila kita dah dapat data tu, then we can do anything lah. Nampak tak? Okay, ni example kalau guna character. How about others variables? Data type, float, integer. So kita boleh guna juga. Ataupun object. Object pun kita boleh guna dengan array list. Tengok contoh okay, dalam ni Google Classroom example array list dia implementation. Okay, sini saya share dua file ni, array dengan array list. Okay, kita tengok array dululah. Okay, example class ni array, bukan array list, array biasa. Okay, kita guna kelas student. Nampak tak ni? Okay, nampak? Kau kena besarkan. Nampak Doktor, nampak. Nampak, okay. Okay, sekarang kita guna kelas student. Kelas student dia ada attribute dia ni, lepas tu dia punya method semua ni, dan kita nak guna dia. Okay, so then create class object from class student. Kita nak jadikan dia array of object. Okay, array of object. Dia punya size dia 5. Array, ni array biasa lah. Okay, array of object. Then firstly store the data, get the information from the user. Okay, then create the object.
of student. New student, pass the value to the object student. Okay, now we already create the object. Okay, lepas tu nak display data. Once data has been there in the object, in the array of object, so boleh buat lah nak print, example ni print kan, print out. So nak print out ni array lah ni, access through dia punya index, right? So selepas tu kita boleh okay, ni kita dapatkan information about the CGPA from the student object. So object array ni, okay, lepas tu access the method dia kan. Ni method from class student, get part, get CGPA. Okay, lepas tu display to string. Ni guna ni. Kita tengok pula yang guna array list. Oops. Sekarang ni kita nak guna array list. You boleh compare lepas ni. Apa beza dia kalau kita guna array list and array of object. Okay, kita ada sama kelas yang sama, kelas student. Okay, now we want to use array list. Okay, declare array list, the list. Okay, then get the input from the user. Okay, dapatkan input from the user, then create object of student. Ni create object. Dan sekarang ni kita masukkan objek create object of student. Nampak tak? Ni bukan array of object lagi lah. Kita tak nak guna array of object macam tadi. Sekarang ni kita nak simpan objek tu dalam array list. Array list kita nama the list. So the list dot add. Maksud dia array list ni can accept object as well. Okay, selain pada tadi kita guna characters kan, insert character dalam array list. Sekarang ni kita add object. So kena create object dululah. Kita create object of student. Then object of student ni add into the list. The list ni is the array list. Sekarang ni dah ada dah data. Okay, dah ada repeat. So maksud dia ada 5 objek dalam array list, right? Okay, now the data has been stored in the array list. So we can do data manipulation lah. For example, to display display data from the now data in the array list. Beza tadi, kalau yang coding yang saya tunjuk yang first version tadi, dia simpan dalam array of object. Okay, sekarang ni dia macam ada benda lain pula, bekas lain, array list. Semua objek student tu masuk dalam array list object. Ni array list, the list. Okay, so maksud dia kita kena example to display the object, the display information of the object. We need to get the object first. How to get object from array list? Faham tak? Boleh faham ke? Setakat ni okey tak? Boleh nampak dah the difference between saya tunjuk dua coding tadi. Coding lebih kurang sama, tapi sekarang ni dia guna array list. Boleh lah doktor. Dia so-so. Tak faham lagi lah tu. Pening. Tak, dia macam nak datang tapi pergi balik. Macam tu. Pergi lagi. Saya dah nak sambut lah, tapi dia tak nak datang kat saya. Tak sampai lagi, tak sampai. Tak sampai lagi. Okey. PKP ni. Okey, macam ni. Array list ni dia macam dia satu benda list lah, storage baru. Sekarang ni objek tu simpan dalam array list. Macam tu. Tarik pula. Okey, kita lukis lah, senang. Mana pula ni?
Sekejap Oh 1.5 dah ni. Patutlah tak masuk. Tak sampai dah. Saya punya mouse ni mati ke apa ni? Okey. Okey, saya tunjuklah ni. Okey, kalau tadi kita buat array of object. Dia sebenarnya lebih kurang je sebenarnya. Okey, tunjuk yang array of object tadi semula. Okey, kita bandingkan dua ni. Ni guna array object. Okey, sekarang ni array object ni dia create 5 dia nak store 5 student object, right, into the array object. Okay, so kalau array object ni dia directly store into the array object lah, masuk terus. Objek dia create tu masuk terus dalam array, macam tu. Tu beza di situlah. Semua kalau guna array object, sequential list ataupun array list, dia kena create object dulu. Create object of student. Ada satu lagi level. Satu lagi level yang kita kena create. Okay, saya cuba lukis di sini. Kalau sekali tengok lebih kurang sama je sebenarnya. Okay, sekarang ni kita nak create 5 object student. Ni 5 object student, S1, S2, S3, S4, S5 kan. Ni objek lah ni. Ni represent objek S5. Sekarang ni objek 5 objek ni kita nak simpan dalam array of object. Array of object. Array of object ni dia macam array lah. Okay, S1 assume kita masuk di yang first, S2 masuk second, S3, S4, S5. Ni array of object. Array of object. Okay. Dia create object, lepas tu dia masuk dalam array. Okay. Okay, kalau array list, actually sama juga sebenarnya. Dia sediakan satu bekas baru. Bekas lah, bukan bekas baru sebab dia different coding kan. Bekas juga. Ni array list. Ni sama je. S1 ni assume dia masuk dalam ni. S2 masuk sini. S3, S4, S5. Beza dia kalau array of object ni, dia macam kita boleh guna directly. Example kalau tengok kat sini, tengok cara nak guna. Contoh dia, kalau dia nak nak store data, dia create object of student, tu dia assign kepada array object, right? Tu beza dia. Kalau misalnya dia nak guna, nak access the data. Access ni maksud dia nak print. Nak print tu dia kena access data kan. Okay, string dot array dot to string. So dia boleh directly guna objek tu. Okay, dia terus guna. Tapi kalau kita tengok di array list, tengok ni array list. Firstly dia create objek dulu. Okay, lepas tu objek ni stud, barulah dia assign ke dalam the list. Ni the list ni adalah array list. Okay, maybe you tak biasa lagi lah. Ni mula-mula lah, sebab nanti bila you dah nampak pattern ni, untuk next chapter pun lebih kurang je sebenarnya. Mula-mula ni nak biasakan dulu. Ni maybe ambil masa sikit lah. Okay,
Kalau beza tadi yang array list you kena create objek dulu. Barulah you masuk dalam bekas. Macam tu. Dia tak boleh directly masuk dalam array tu. Maksud dia array tu different location. Dia bukan different location juga. Macam ni juga kalau kita lukis benda sama juga. Kan? Array list. Cuma cara dia tu. Once kita simpan dalam array list, dia ada cara dia. Macam tu. Okay? Dia ada cara dia. Sebab array list dia macam dia ada yang control lah. Dia ada mechanism untuk control array list ni. Okay? For example, to access the array list. So kita kena assume dalam array list ni dah ada 5 objek. S1, S2, S3 ni dah simpan dalam array list. Okay, now kita nak keluarkan dia. Okay, cara nak keluarkan dia, as we learn yesterday and just now, how to get the element in the array list, we need to use the method. Method dia get. So dia dapatkan objek dulu. The list.get. Once we get the object, bawa keluar objek. Kita kalau array list ni kita kena keluarkan objek dulu. Okay, saya tukar color ni. Okay. Kita kena keluarkan dulu objek ni. Objek dalam ni keluarkan dulu. Dapat keluar dulu S2, S1. Kena tak boleh buat, tak boleh tulis. Okay, S1 ni. Dapat objek ni, barulah kita boleh buat next operation. Next operation system.out. Barulah boleh print. Dah keluar tu, barulah kita boleh guna proses dapat objek S tu, barulah kita boleh access dia punya data tu through the class object. Class student lah, to string ni daripada class student right. Macam tu. Dia tambah satu step lagi lah sebenarnya. Barulah dia boleh guna method from class ni. Nampak beza dia tu. Kalau guna array object tu dia tak perlu dah. Dia guna array object tu terus boleh access method dalam kelas object student tu. Kalau ni dia kena keluarkan dulu daripada acuan. Dia macam bila kita guna array list ni, dia duduk dalam acuan. Dalam satu template. Template tu dia ada cara nak guna dia. Nak keluarkan data, nak masuk data. Kita kena follow the rules dia. Boleh? Dia sampai tak? Ni? Okay. Boleh. Boleh. Tak apa, you ambil masa dululah. Sebab nanti benda ni jugalah nanti you ni guna untuk topik-topik yang seterusnya ni, dia guna pattern yang sama je. Tu data structure tu. So maksudnya data structure ni, contoh dia array list ni adalah satu mekanisme kita nak simpan data. Macam tu. So bila kita nak simpan data, dia ada cara dia. Bila kita nak keluarkan data, dia ada cara dia. Dia tak boleh simply nak terus guna macam tu je. Itu yang you kena noted dalam in your mind. Boleh? Dia ada cara dia nak keluarkan data, nak masuk nak simpan data ada cara dia, nak remove data pada cara dia. Cara dia guna method dia lah, method daripada array list tu. Faham? Okay, doktor. Ni kita tengok contoh yang display ni kan. Okey, sekarang ni data semua, objek semua dalam array list, the list. So kita kena ambil daripada the list lah. So keluarkan objek dulu. Get the object first. Once we get nak get the object, guna get, method get. Dapat objek, assign kepada objek student S. So S ni barulah boleh guna dia punya method.
object method. Okay, student method lah. To string. Kita tengok lagi. Ni. Sekarang ni data tu duduk dalam the list. Okay. So kalau kita nak dapatkan information about the object, firstly kita kena keluarkan objek dulu. One by one. Ni kalau repetition ni kita every time dia repeat tu dia keluarkan satu objek dulu. Dapat objek ni, barulah kita dapatkan info dalam objek ni. Repeat lagi dia next objek pula. Macam tu. Boleh? Boleh doktor. Kalau you tak faham pun maybe you ambil masa sikit lah. Tapi kalau you ada apa nak tanya, maybe saya boleh tambah lagi explanation ke? Kat mana? So far nampak tak beza dia tu? Nak guna array of object dengan array list. Nampak doktor? Nampak? Okay. So you kena set in your mind lah that the array list ni you need to follow how the rules. Dia ada macam ada mechanism for the array list. Okay, mechanism for add data, to remove data, mechanism to get data, okay, search data. Macam tu. Itu yang kena beri perhatian kat situ. Okay, that's all for me. Kita sudahi dengan surah Al-As. Subhanallah. Okay, anyway, I give you okay, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam doktor. Tidak. Terima kasih doktor. Okay.